Ini merupakan tutorial yang basic ya. Kalau sekiranya kita contoh macam begini, ini merupakan origin 00 dan ini merupakan origin 00 daripada cat. So kita kena pastikan origin tu betul-betul berada di center point. Macam sekarang ni, kita ubah cat ni punya origin, mana ada 00. Okay. Saya ni bukanlah expert kepada cat. Tak apa, kita try untuk yang mana paling dekat. So yang kelebihan bila kita menggunakan link Revit, link IFC, link CAD ni, setiap kali kita buat perubahan di dalam AutoCAD, kita boleh reload semula di dalam Revit. Manage, tekan manage, manage link. Pilih CAD tadi, reload. Samalah juga penggunaan Xref. So yang ni umpama kita menggunakan Xref. Untuk gerakan dia, tekan ni, prevent or allow change of element position. Pindahkan drawing ni. Now, sekarang kita dah dapat dia punya baseline untuk kita follow masuk dalam Revit. Yang penting kita pindahkan elevation icon ni supaya kita dapat lagi luas kawasan ni. Seterusnya, kita main dengan flow. Okay, flow default ni ini saja yang diberikan. Pin slab 600mm, flow slab 100mm dan juga counter slab 75mm. So daripada sini kita boleh ubah menjadi apa flow yang kita perlukan. Sebagai contoh, kita duplicate dan jadikan dia sebagai road. So untuk pengetahuan semua, ini merupakan cara saya tersendiri untuk membuat membuat Revit. Maaf. Lepas tu akan keluar edit assembly ni, co-boundary layers above. So benda ni kita kena ubah kepada structure, finish. Sepatutnya finish ni kita move kepada atas, up sebagai layer. Ni. Ini contohnya secara detail yang kita boleh tengok apa yang kita buat. So kita ubah cement plaster ni. Ini later on kita boleh ubah secara lebih detail lah. Untuk sekarang ni kita just gunakan default sedia ada ni. Lepas tu sini, kawasan ni merupakan command untuk kita membuat line, empat segi, arc dan juga pick line. Pick lines ni maksudnya kita following line sedia ada di dalam CAD. So untuk follow semua sekali ni tanpa menggunakan banyak method, kita tekan tab. Macam tu. Bila tekan tab, semua sekali dia select. Dan pastikan sentiasa tutup line tersebut. Yang ini pula interface untuk tengok dia punya visuality. Wireframe, hidden line, shaded, consistent color. So untuk tahu dia punya color tu, kita gunakan consistent color instead of shaded. Hidden line ni hidden kosong macam ni. Wireframe untuk tengok dari atas ke bawah secara skeleton. Okey, satu lagi permasalahan bila kita import menggunakan CAD ke dalam Revit, line akan jadi warna macam ni, warna kuning lah apalah. So
benda ni sukar untuk kita follow. Jadi kita perlu tukar option grafik background kepada hitam. Daripada sini senang untuk kita tengok cat line. Lepas tu nanti bila dah siap following semua ni, baru kita akan ubah semula grafik tersebut. So dalam drawing ni kita kena tengok jenis flow yang sedia ada di kawasan line-line ni juga. Sekarang kita try tambah wall. Ini merupakan contoh wall yang sedia ada di dalam Revit yang menggunakan template tersebut, tapi kita boleh ubah wall ni ikut apa wall yang kita kehendaki. Sebagai contoh, basic wall expose 115mm brick. Kita edit dengan letak material ataupun benda ni later on pun boleh buat juga. So ini semua kita namakan sebagai finish dan ini juga finish. So kita tentukan berapa material yang dikehendaki. Awal-awal untuk menggunakan Revit ni memang susah untuk mempelajari dia punya icon, dia punya interface, tapi lama-kelamaan benda ni memang jadi sangat mudah kalau kita dah hafal dia punya icon and so on. Ok, selepas selesai ni baru kita tekan ok dan try untuk input. Tapi kita kena check balik berapa dia punya sizing ni. Kalau nak tahu sizing dia, kita ke arah ini, dimension, dan juga ada juga yang error daripada AutoCAD ni. So, sebagai Revit user, kita perlu tentukan dia punya wall size ni dan bagi tahu kepada CAD user additional line ni ada yang maybe salah ke apa semua tu, kita try ubah. Ok, sekarang kita dah ada expose wall ni, kita boleh follow mengikuti grid yang sudah kita sediakan tadi. Kita kena tengok juga ada certain wall yang besar sizing dia. Cara untuk gerakkan wall ni kepada line ni, tekan MV ataupun icon ni, move. Ok, sekarang kita dah move ni wall. Dan kita kena check juga jenis-jenis wall sedia ada yang boleh kita ubah. $150. Ada certain wall yang menggunakan 150, kita cari 150. Oh, ni besar pula. Kita duplicate, buat wall 150 pula. So ini wall 150. Yang penting kita follow every line. Bila kita tengok sini ada certain wall yang menggunakan warna hijau dan warna kuning. So benda ni kita perlu separate between the colors. And benda tu kita perlu ubah basic wall ni kepada wall yang lain. Contoh ini wall type maybe yang 150mm lah. Tapi yang untuk hijau ni pula sebagai type wall yang berbeza, supaya kita sendiri tak keliru. Tapi bila menggunakan Revit ni
amat mudah untuk kita ubah something, so tak ada masalah. Yang penting kita just follow. Dan untuk tentukan dia punya height wall, kena tengok dari sini juga, ground floor and first floor. Sekarang ni ground floor and first floor ialah 3 meter. Kita akan ubah sebentar lagi. Yang penting dari sini dulu kita try untuk finish, follow everything. Kalau tak dapat follow sangat, nanti ada recorded. Okey, saya terlebih dahulu saya minta maaf lah kalau terpaksa buat tutorial ni pukul 2 petang sebab waktu malam sangatlah lagging line. Sebenarnya malam lah the best untuk belajar sebab waktu petang-petang ni siapa nak belajar sekarang. Thank you very much. Kita try untuk follow dan follow every line, every single line. Dan cara cepat untuk follow ni, kita tukar location line ni. Masukkan sini. Ini lagi cepat. Tapi kena berhati-hati. Kerana ada certain wall yang tidak sama, jadi susah untuk kita gabungkan. Dan untuk gabungkan di antara dua ni, wall ke wall ni, kita type TR. Seperti mana command di dalam CAD. TR. And we are done for this. Mostly dalam Revit ni menggunakan icon. So korang perlu tahu bila tekan ni akan keluar icon untuk trim, extend semua ni. So sebagai contoh, dalam keadaan macam ni, kita nak combine this wall kepada ini. Cara terbaik, tekan ni dan tekan wall kita. Dia dah trim. Kalau di dalam AutoCAD kita perlu menggunakan command, tapi ini mostly menggunakan icon. Sudah siap kita copy ni? Oh, ada lagi. Sorry. Okay, kita finish up this first. Kalau contoh macam ada line begini kan, ada pintu, kita just continue je dulu. If you guys have any question, boleh tanya sekali. So bila kita dah siap membuat dia punya wall, kita ubah balik dia punya grafik sebab susah untuk tengok juga. Okey, ini wall yang kita dah copy tadi. Yang ini setakat untuk ground floor. Ini kita layer by layer first. Kita belajar dari floor plan. Okey, sekarang untuk tengok dari segi elevation kan. Ini merupakan kita punya road level. Sekarang dia punya gap di antara road level ke arah wall sangatlah jauh. So cara terbaik, kita turunkan dengan ke elevation. Okey, untuk pengetahuan, kebanyakan CAD
CAD drawing ni error, akan terjadi macam begini, infinity line. So untuk masalah ni kita perlu flatten di dalam AutoCAD ni sendiri. Mana yang kita boleh flatten, audit, fix error, purge unnecessary. Lepas tu kita kena reload semula. Tekan manage link, reload. Kalau masih ada ni, try untuk flatten it ataupun hide. Kebanyakan drawing engineer atau topography planner gitu, mostly akan ada masalah sedemikian. Okey, sekarang ni ini merupakan korang punya elevation. Dan sekarang ni road dengan ground floor ni ada 900 mm gap. So benda ni korang perlu tukar mengikut kesesuaian rumah tersebut. Sebagai contoh, kita letak dalam 150. Ini secara logiknya. Dan kita kena tengok juga berapa jarak di antara ground floor to first floor. Maybe kita menggunakan 3.5 mm, 3.5 meter, 3.5 juga. So dalam template ni semuanya menggunakan format mm dan meter, tidak menggunakan inci atau feet, sebab itu kebanyakan British punya style apa semua tu. Kalau contohlah kan, dalam drawing ni kita tidak mempunyai third floor, so kita just delete ni. Okay, dan kita pindahkan semua ni, tarik ya ni guna MV. So ini jadi kita punya roof. So ini yang grid kita create tadi. Jadi kita boleh nampak lah semua ni. Barulah dia on point. Mungkin ada sedikit gap. Pada gap ni kita tarik semua wall ni, pindahkan ke road floor, settle. Ok, ni wall yang kita buat tadi kan, ada yang tebal, ada yang nipis. So daripada sini macam ada certain CAD drawing ni yang menunjukkan bahawa ini merupakan glass windows. So kita boleh jadikan ni sebagai curtain wall. Yang sedia ada ini merupakan curtain wall, exterior glazing, tapi nanti kita akan cover ni sebab benda ni ambil masa sikit untuk kita bermain dengan type of curtain walls. Berbeza dengan SketchUp, SketchUp kita perlu one by one untuk ubah. So for now kita belum ada lagi type of floor sedia ada. Satu lagi untuk pindahkan CAD drawing ni ke atas, ke ground floor, sebab bila kita tekan ground floor, line dia agak tidak nampak macam siluet gitu. So kita perlu tekan ni, tukar base offset kepada 500 I think. Okay. Dan kita boleh nampak semua ya. So sekarang ni semua jadi kelabu macam ni kan. Ada swimming pool sini. Macam contoh keadaan gini, kita ubah floor plan tersebut. Maybe dalam 10 mm. Mostly dalam Revit ni yang mengikut cara saya sendirilah. Saya menggunakan method try and error.
trim. Dan ini try untuk ubah color. Contoh kita gunakan color standard ni. So kita try pula untuk ubah setiap floor ni berlainan color, ataupun kita just boleh make it semua sama color apa, tapi better material yang berbeza supaya kita tahu di mana kita punya wet kitchen apa semua tu. Dan paling penting, benda ni akan detect color panel. Yang ini saya akan update kemudian cover. Jangan lupa, yang penting sekali save. Maximum backup boleh dibuat sebanyak yang mungkin, tapi macam saya selalu set dalam 3 kali gitu. Ok, kita try untuk open project yang dah siap menggunakan Revit, yang menggunakan floor plan ni. Tapi untuk tutorial ni saya akan bagi contoh yang paling basic houses lah, bukan yang dah siap yang memang complicated untuk trim, extend apa semua tu. Baik, nanti saya akan save. Jangan risau. Okey, ini contohnya yang project tadi, yang mana klien minta untuk buat rumah tersebut, dan ini merupakan hasilnya. Anda boleh tengok sini. So setiap material ni kita perlu bermain, banyak perlu main sebenarnya. Ini merupakan rendering selepas ni contoh lah rumah tersebut yang kita dah siap. So kenapa saya cakap tadi material tu sangat penting untuk kita main di dalam floor plan ni, disebabkan bila kita nak render, kita perlukan kelainan setiap material. Daripada sini kita boleh main each of the material. Jelas? Okey. Seterusnya kita akan tambah dari segi door, glass door, windows. Di dalam Revit ni sangat mudah, kita perlu pilih door atau window. Okey, untuk bagi tahu anda, sekiranya anda menggunakan Autodesk Pirate version, segala jenis door panel apa semua ni sangatlah limited. So kita perlu mentelaah Revit ni masuk ke dalam kita punya software. So benda ni bila kita dah ada kita punya student version Revit, untuk kita pilih pintu, tekan load, lepas tu cari daripada ni program data Autodesk Revit 2019 yang seperti saya gunakan sekarang ni, iaitu Revit 2019 Libraries US Imperial. Ini merupakan library yang sedia ada di dalam Revit Doors, Residential. So kita boleh pilih jenis-jenis door yang kita perlukan. Sebagai contoh, kita gunalah yang basic door. Maybe kita guna yang ni.
Dan door ni tadi kita letak. Ini kena gabung. Okey. Tentang sizing untuk door ni jangan risau dulu. Nanti kita akan ubah mengikut berapa sizing dia ni. Sebab semuanya ni kita boleh ubah menggunakan edit types. Semua value ni kita perlu ubah sendiri. Pandai-pandai lah. Add material. Okey. Untuk add material, contoh ini door. Kejap. Material untuk door ataupun wall. Kalau untuk ni door, okey, kita letak material door ni, tekan edit type. Lepas tu tekan load. Dan untuk ubah material di dalam door ni, semua ni akan keluar. Panel material, frame material, trim door handle material. Yang ini untuk door material. Tapi untuk wall material pula sama juga method dia. Kita tekan edit type. Yang penting ini key dia, edit type. Edit type. Lepas tu tekan edit pada construction ni. Kalau sebenarnya tertutup macam ni, macam inilah, kita tak tahu mana satu kan. Tekan construction and tengok preview. Tekan structure, edit. Dan dari sini kita ubah material. Memang berbeza daripada SketchUp. Sebab SketchUp kita boleh directly ada tools untuk menggunakan material tersebut. Tapi untuk Revit ni agak complicated sikit untuk masuk ke dalam material tersebut. Masuk kepada edit type and then masuk kepada construction. So daripada sini tekan button yang ada pada, tak ada pun, tapi kita kena agak-agak button dia maybe sini. Sinilah button dia. So tekan ni akan keluar panel material. Daripada sini kita perlu cari material yang sesuai ataupun kita create material kita sendiri. Dapat? Okey, kalau kita tengok elevation, material tu telah pun berubah. Dan untuk kita mengubahkan wall ni menjadi glass ataupun tidak glass, tekan ni, ada type stack wall, curtain wall ataupun basic wall. Kalau kita ubah basic wall, dia akan jadi just a basic wall macam ni. Ubah curtain wall jadi macam ni. Sebagai contoh, sekiranya kita perlu lubangkan wall ni, just double click ataupun edit profile. Tekan edit profile. Dan buat void di dalam ni. Kalau ini contoh kita nak custom made the wall, kita boleh lubangkan menggunakan edit profile. Dan untuk reset benda tu, tekan reset. Lagi satu kelebihan Revit ni, bila kita biar lama-lama macam ni, dia akan keluar help panel yang kita boleh tengok macam mana proses tersebut. Reset profile, storefront, jadi macam ni. Okey, kita letak dulu semua pintu. Yang sekarang ni saya menggunakan satu pintu je dulu untuk indication. Jangan risau, itu nanti kita boleh tambah. Pintu dekat mana lagi? Okey, kalau ada pintu macam ni, kita kena load double door type.
pandai carilah juga dalam ni, which one is double door. Ni. Kalau sizing tidak sama, kita try untuk ubah sizing, edit type, and then try untuk ubah daripada sini mengikut persamaan di antara cat punya size ni. Jadi kita ignore dulu tu, kita tambah ke semua door sedia ada. Maybe this one is 900. Ada pula budak kecil ni datang. Okey, sekarang kita punya pintu dah selesai. Beginilah jadinya. Untuk awal-awal ni design tu memang sangat kekok, so no problem. Yang penting kita selesaikan dahulu ke semua bahagian, baru nanti kita ubah one by one mana yang perlu ditukar jadi cantik apa semua tu. Okay, now kita letak pula window. Window tekan ni, tampal. Macam tu. Memang sangat senang. Kalau rasa mengganggu Windows ni, kita boleh delete semua. Delete. Oh, bahan aku. Okay. Sekarang kita tambah Windows pula. So macam keadaan sekarang ni, kita dapat tengok di manakah kedudukan Windows dia. Kita tekan wireframe. Dari wireframe ni kita nampak garisan ni. So dari garisan ni kita akan follow. Follow sebanyak yang mungkin. Contoh macam ada perubahan gini, ubah sizing, ataupun boleh custom made sizing. Tekan edit type macam biasa. Ni tukar dimension, height and width. Tahulah guest room ni sesuai Windows type. Untuk tandas pula, okey, menggunakan Windows yang lain pula. Mengikut klien, yang green ni merupakan jenis storefront punya type, curtain wall. Sepanjang ni curtain wall. Mampoi panas. Kita ubah everything. Kita ubah everything menjadi storefront first. Now, kalau saya buat terlalu cepat, sila bagi tahu ya. Okey, ini sebagai contoh lah. Satu lagi di dalam curtain wall ni, sekiranya kita nak ubah dia punya sizing dimension untuk mullion ni, mullion or mullion, I don't know. Kita tekan edit types. This is a bit complicated, tapi kita kena faham vertical grid and horizontal grid. Contohnya di dalam horizontal grid ni, kita ubah kepada 2 meter. Dia akan jadi di tengah-tengah mullion tu. So memang senang untuk ubah everything di dalam ni. Dan ini merupakan custom mullion yang kita boleh ubah ataupun membuat material sendiri
Tapi untuk ubah material sendiri ni complicated sikit. Itu nanti kita akan belajar. Yang ni semua korang kena faham. Fixed distance, fixed number, semua ni kena try dulu. Sebagai contoh kita guna fixed number. Okay, this one is the fixed number type. And then kita perlu ubah number tersebut dalam 10 kot. Ni yang berlaku sekarang kita ubah kepada 10 million, 2 million, 1 million. Tengok keadaan lah juga. Tapi untuk ni kita boleh juga buat custom made kita punya million. Fixed distance 2.4 meters. So untuk buat custom million ni, tekan million yang ada pada icon million ni. First kali tekan grid, minta maaf, ke turn grid. Select all maksudnya kita pilih semua sekali untuk dijadikan sebagai million. Okay, itu salah satu contoh. One segment pula untuk satu type sahaja. Macam ni. Dalam sini kita boleh buat customize kita punya style rangka million tersebut. Ini sebagai contoh sahajalah saya hantam je ni. Ini semua kita boleh ubah ataupun delete. Okay, contoh ini million yang kita sudah create, tapi kita nak delete the whole thing macam ni. Just tekan delete. Settle. Okay, ini sebagai contoh kita punya million. Yang sekarang ni kita baru edit bahagian ground floor. Kita reflect balik kepada yang ni. Yang ni biasalah kalau sudah untuk construction, million semuanya jadi straight. Tapi untuk design stage, million memang jadi bentuk macam ni. Kenapa lagu Hindustan pula ni? Okay, sekarang kita ke arah swimming pool. Sini, swimming pool tadi. First sekali kita kena lubangkan road level ni. Dan kita buat flow yang baru untuk swimming pool. Contohlah kita menggunakan plain slab ni, 1000 meter dan kedalaman pool. Edit type, bagi 1000. Dan kita tukar ni kepada water type. Yang penting kalau tak tahu nak cari material tersebut, kita perlu search di dalam material browser ni. Dan kita letak water di sini. Sekarang dah terkeluar. So ni kita pindahkan kepada road level supaya swimming pool ni tenggelam. Satu lagi, kalau kita nak buat dia punya slab kawasan ni, ini cara saya lah untuk buat slab. Tekan ni 150 mm maybe road level, kepada road level tambah dalam 150. So tekan ni pick lines, tukar ni kepada wall center line. Macam ni. Okay, dapat. Seterusnya kita ke arah first floor level. Okey, contohnya drawing sedia ada ni. First floor dia dekat sini, roof dekat sini pula. So macam mana kita nak gabungkan ground floor, first floor, roof floor ni di dalam satu ni? Senang sahaja. Kita kembali ke arah road level. Klik ni first floor ni, copy,
Ctrl C macam biasa, tekan first flow, paste, selected level, maybe kepada first flow gitu. Okey, ini first flow kita tadi, dan try untuk pindahkan ke sini. Now kita ada kita punya guidelines untuk first flow. So daripada sini, yang penting sekali kita create kita punya flow dulu. Untuk sekarang ni saya menggunakan semua flow yang sama. Tak boleh detect apa masalah dia ni. Kita tarik je semua dulu. Betul lah ni. Ini hijau ni, okey, faham. So kita siapkan dulu dia punya flow. Ini kita punya flow. Okey, dalam situasi macam ni, bila ada interlace between the wall and the floor, sama ada kita naikkan dia punya flow ke atas lagi ataupun kita turunkan wall tersebut untuk bagi gap di antara beam dan juga kolom. Insert. Maybe 25, 100, 150. Kita ubah material bahagian atas sebagai contoh. Okay, so ini kita punya first floor. Lepas tu kita tambah seperti biasa wall tersebut. Okey, selalunya orang akan keliru bila ada macam double line begini, line bahagian ground floor dan juga first floor. So kita kena check balik kita punya underlay ni, tutup everything, none, dan semuanya akan jadi clear macam ni. Contoh kita perlukan any reference, kita on balik, tengok kepada maybe tengok kepada road floor atau ground floor. Dari sini kita letak kita punya wall. Tarik je semua ni. Ataupun kalau sekiranya wall tersebut mempunyai garisan yang sama seperti yang sekarang ni, tukar top constraint ni kepada second flow. Macam ni. Top constraint kepada second flow. Maybe yang bahagian sini berubah. Semua yang bahagian belakang ni semua sama, jadi kita just naikkan dia kepada second floor. Okey. So bila terjadi macam ni, disebabkan kita punya wall tepat pada line wall ni. So kita perlu tukar wall ni mengikut line tengah. Sentiasa masukkan wall di dalam line tengah ni supaya no interlace. Line tengah ni selalunya akan automatically detect. Okey. Macam ni lah lebih kurang.
Lepas tu daripada view ni, 3D view ni, kita boleh letak wall daripada 3D view dan setkan kita punya position. Untuk dapatkan line tengah yang tepat ni, benda ni memang automatically detect kalau kita ada grid line. Contoh macam ni. Ok, nanti kita trim balik, trim. Hasil ini pun kita trim semula. Trim. Ni pun trim juga. Trim. Oh, ada pintu pula di sini. Dah, kenapa pintu sini? Okey, tidak mengapa. Yang ini pula cara untuk kita cepat masukkan benda ni, kita gunakan wall biasa dahulu. Sebagai contoh, terlebih pula. Tengok dari sini. Yang hijau ni seperti saya bagi tahu tadi, ini merupakan glass wall. Maybe kita just change this into glass wall. Change everything to glass wall. Dan dia akan jadi macam ni. So mana-mana yang terlebih tu maybe kita akan masukkan, adjust balik position. Kadang-kadang di dalam AutoCAD ada mempunyai sedikit error. Soalnya orang akan tambah coping, slab kat luar ni lah, supaya dia tak nampak flat. Kita kena pandai-pandai adjust lah juga. Kalau tak nak bagi dia flush in sangat. Tapi cara yang terbaik untuk kita tentukan jarak ni, kita tekan ni offset, OF, dan pilih berapa slab yang kita perlukan. Sebagai contoh 800. Bila tekan line ni, automatically akan keluar yang kita inginkan, slab yang kita inginkan. 800. Okay, ini merupakan kita punya slab tadi. So sekarang ni kita menggunakan just using one floor materials. Later on kita boleh ubah. Tapi paling selamat kalau nak floor di dalam dan juga floor di luar ni berbeza, pastikan kita menggunakan floor dan material yang berbeza, seperti macam ni. Warna kuning ni. Yang ini saya menggunakan flow yang berbeza. Okey. Untuk efek yang macam ni, contoh kita ada penambahan aksesoris di sini. Ini kita just menggunakan wall sahaja ni. Sebagai contoh, pergi kepada ground floor tadi, tekan wall dan kita create a new wall types. Inilah wall cladding nipis apa benda lah. Then pilih exterior atau interior dan kita try untuk tarik dia. Ini merupakan kita punya additional. Okay. And then kita tebuk benda ni mengikut tingkap macam ni. Lepas tu dari sini juga kita boleh adjust semula mengikut sizing yang diperlukan. Ada efek wall macam tu. Okey, lepas tu kita tambah pula beberapa wall yang ada di sini.
Siapkan everything. Okey. Sekarang kita dah ada kita punya masuk ni sekali. Sebentar lagi kita akan cover bahagian tangga. Untuk membuat tangga memang sangatlah simple. Okay, so now kita dah ada kita punya wall, windows, door, glass wall. So kita dah cover benda-benda yang basic. So sekarang ni kita perlu belajar bahagian macam mana untuk tambah tangga ni pula. First sekali, dalam Revit ni dia mempunyai sistem automatic. So maksudnya kita tidak perlu mengira berapa jumlah tangga yang kita perlukan, jumlah anak tangga, tapi benda tu kita boleh ubah with our desired tread and riser. So ini kita tekan semula simbol stair, edit type, dan kita betulkan semula bahagian riser height and tread depth ni mengikut yang sepatutnya. Contoh orang selalu guna 166.67. Ini sebagai contoh lah. Ok, lepas tu kita tengok pula di dalam dimension ni, desired number daripada ground floor to first floor 3.5 meter, 21 number of anak tangga. Daripada sini kita akan ubah actual riser height 166.67 ni, tread berapa, dan kita kena tahu juga jarak ni berapa dia guna, 250. So kita gunakan 250. Ok, cara untuk membuat tangga, kita tekan running distance ni. Yang ini secara automatic, dan letak lagi sini. Dan ini merupakan tangga kita. Tapi kalau kita nak follow CAD punya drawing, kita kena tahu lah juga berapa orang CAD tu nak sebenarnya, berapa tread and riser dia orang perlukan mengikut kontraktor ke klien ke. So daripada situ baru kita ubah mengikut kesesuaian. Dan kita tekan OK. Dari sini kita dapat tangga standard kita. Mana dah tangga tadi? Ni tangga tersebut. Untuk potong tangga ni, bagi nampak, kita cut this one, cut everything supaya. Cara untuk cut, kita edit type semula. Now kita dah ada kita punya tangga. And dia punya railing ni kita boleh ubah railing type. Ok, untuk pengetahuan, untuk SketchUp, hello everything. Hello everything. Ok, untuk mengubah, untuk mendapatkan lebih banyak material, selalunya untuk SketchUp kita akan ke 3D Warehouse. Tapi untuk Revit kita kena pergi Revit City. Inilah sumber kita seperti 3D Warehouse. So daripada sini kita boleh cari kita punya types of railing kalau kita malas nak buat sendirilah. Which is benda ni leceh lah juga nak buat. Thank
Thank you for following Nasrun. Okay, paling aku suka menggunakan railing glass tersebut seperti yang berada di dalam ni. Mari kita try tengok. Tak ada tangga Mana tangga? Okay, satu benda yang paling penting untuk korang tengok dari segi section, tengok macam mana korang punya tangga apa semua tu, kita pergi ke arah properties ni, tekan section box, and then tolak je benda ni, kita dah boleh tengok everything. Clear? Okay, sekarang kita pergi ke arah sini, hide balik, besar pula file ni. Kita nak tengok tangga tadi kan, tekan section box, cut, potong macam ni. So ini kita punya tangga tadi, sampai ataupun tidak sampai. Sekiranya begini berlaku, kita just ubah benda ni kepada 20. Macam tu, desired number ni tukar. Dan sekarang kita punya riser height jadi 175. Tapi kalau tak nak jadikan benda ni satu masalah macam ni, ubah everything mengikut berapa yang sesuai. Sebab sekarang ni bukan lagi kita punya ni 3.5 tapi jadi 3.65 meter. Satu lagi, bila pintu jadi tinggi macam ni, pindahkan ke ground. Tapi disebabkan kita tidak meletakkan floor, sebab tu dia jadi pintu floating macam ni. Lepas kita letak floor, baru pintu akan sama level dengan floor. Seperti macam ni. Floor betul-betul berada di kawasan sini. Okay. Sekarang kita dah cover bahagian floor, wall, windows, door, and penambahan cladding seperti yang sekarang ni. Sekarang kita nak letak roof pula. Tangga pun dah cover, railing ni kita boleh ubah. Ni kita pergi ke arah download tadi, ni kita ambil railing glass ni. Yang penting korang kena register dulu di dalam Revit City ni, revitcity.com. Okay, kita buka ni. Ambil railing sedia ada ni, copy, masuk ke dalam mana kan? Ke dalam sini. Copy je dekat mana-mana dulu. Letaklah sini dulu. Escape. Lepas tu baru kita tukar railing tersebut menjadi railing yang kita baru download tadi. Baru cun. Okey, sekarang kita akan cover bahagian roof pula. Roof ni senang saja, kita ke arah second floor. And then letak roof menggunakan icon roof ni. So bila kita tekan ni, kita
kita akan tahu dari segi footprint, extrusion, face, soft fit, fascia, gutter. Bahagian kolom, kita akan guna structure kolom ni ataupun architecture. Sebelum tu kita lupa untuk letak kolom tadi. Tekan saja structural kolom. Dah sedia kolom. Kolom. Kalau sekiranya kolom ni terlalu besar, kita adjust semula kolom ni menjadi desired punya kolom. Maybe 150 by 150, and then ubah ni dia kolom kita. So untuk menggunakan kolom yang sama dengan jarak yang sama, copy paste pergi sini. Okay. Dan sekarang kita boleh tengok kita punya kolom ni. Untuk ubah dia, untuk ubah sekaligus semua sekali, right click, select all insert in entire project, and then kita ubahlah kolom ni. So for now, kita buat pula kita punya roof by footprint. Macam biasa, tekan ni. Kita tengok semula mana yang sesuai untuk diletakkan. Sebagai contoh, kita punya roof di kawasan ini. Oh, silap line lah pula. Sorry. Sini lah. Okay. Yang ni tadi, roof ni kita pindahkan. Ambil ni, copy, masukkan ke second floor. Tekan modify. Lepas tu selected level, pergi second floor. So ini tadi kita pindahkan mengikut grid line. So ini dia punya roof indication. Kita just follow benda ni. Okay, trim, tekan trim untuk sambung semua line sedia ada ni. So, kalau korang boleh tengok sini ada line macam tiga segi macam ni, iaitu dia punya sloping. So, benda ni kita boleh ubah mengikut sloping yang kita perlukan. Yang seperti ini merupakan sloping 30 degree. Standard roof akan jadi macam ni. Okay. Jadi untuk kita ubah ni, sama ada kita main dengan arrow tersebut ataupun kita adjust daripada sloping degree, this one dimension 15, dan semua akan follow. Ok, contoh kita dah siap buat roof macam ni. Kita nak tambah dia punya ni pula, fascia, gutter. Tekan fascia, select this one. Tebal sangat roof dia ni. Later on kita boleh ubah. Yang ni pula, kalau sekiranya jadi tebal macam ni, kita ubah seperti biasa, pergi kepada edit type and then edit, and then ubah everything ni, everything.
Okey. Lepas tu kita letak pula kita punya gutter. Tekan gutter ni, select. Yang ni merupakan standard gutter. Yang ni kita boleh ubah gutter customize yang kita kehendaki. So now kita punya gutter pun dah siap. Dah macam tutorial buat cooking lah pula. Sorry 20 degree. Okay, yang bahagian ni kita perlu tambah roof. Okay, untuk kita deselect benda ni supaya contohlah kita tak nak ada sloping, just tekan line tersebut, tekan define slope. Now you have like this. Oh, hideous. Change back. Now you have your roof. Untuk besarkan dia punya size ni, kita main dengan offset. Sebagai contoh, kita punya offset 800. Just tekan macam ni, and then yang di dalam ni kita delete. Ataupun sebagai contoh, kalau korang ada void pada roof tersebut, letak semula dalam ni, hilangkan slope tersebut. Jadilah macam ni, kosong. Untuk undo senang saja, Ctrl Z. Untuk mengubah position roof ni berdasarkan base offset ni, kita ubah. Okay, satu lagi yang ingin saya bagi tahu, sebagai contoh, kita nak follow wall ni melekat pada roof ni, just tekan wall yang sedia ada ni, attach to top base. Sekarang dia akan melekat mengikut roof. Contohnya kita ubah roof ni, dia akan sentiasa follow roof tersebut, top attach. Untuk deselect balik, detach base. So macam contoh yang this building, yang ni merupakan klien request untuk nampak seperti flat roof. Disebabkan itu roof dia hanya berada di dalam ni. Okay, next kita akan belajar macam mana untuk letak louvers macam ni. Untuk louvers tersebut, kita menggunakan same method, menggunakan wall mullion ni, yang curtain wall ni. Pergi kepada first floor. Yang ni kita dah boleh hide dah. Okay, and then letak wall sini. Yang penting kita gunakan wall biasa dulu supaya senang untuk kita bermain dengan dia punya dimension level. Sebagai contoh macam ni. Okay, kita select ni, ubah position base offset daripada base constraint ni 1000, maybe about no 2400 mm. Okay, yang ni kita nak buat, kita nak jadikan dia sebagai louvers. So kita tekan curtain wall, edit type, duplicate, tukar kepada louvers. Dan semuanya bahagian curtain wall ni kosong. So benda ni kita perlu set sendiri. Curtain panel,
kita tidak memerlukan curtain panel. Join condition continuous. So kita just letak dulu maximum spacing. Yang ni pula interior type ni bahagian di dalam louvers tersebut. Border type pula di kawasan luar ni. Sebagai contoh, kita gunakan yang paling nipis dahulu untuk tengok kesesuaian di antara standard mullion types. Di dalam Revit ni semua benda kena try and error. Sebab kalau nak follow exactly apa yang korang nak memang susah sikit. Sebab kadang-kadang kita sendiri pun tak boleh imagine benda tu. Okey. Yang ni sekarang ni kan macam ni. So kita nak tambah dia punya horizontal line, sebagai contoh 200. Dan kita punya base point, maybe ubah dalam 150, I think 250 types. Jangan lupa letak benda ni di dalam ni. Ok, so ini jadi kita punya mullion. Tapi masalahnya sekarang ada glass wall sekali, glass window ni. Benda ni senang sahaja untuk kita remove. Curtain panel, cari empty version, empty system panel, empty. Okay, so sekarang kita ada complete wall louvers. Bahagian mana yang kita perlu ubah, tekan set, tekan wall ni, extrusion. Sebagai contoh kita tambah ni. Sekarang kita dah ada benda ni. So kalau kita nak ubah dia punya sizing pula ni, kita balan ni, just ubah macam 50, maybe 1500. Kalau nak buat customize punya boxy type of architecture, boleh jadi macam ni. Lepas tu dah selesai ni. Sekiranya kita nak transfer pergi ke arah SketchUp ataupun CAD drawing, cepat kita cover balik. Yang ni pula, alamak kais tadi, kita ke arah 3D view. Untuk setkan 3D view seperti ini. Apa benda lah 3D view ni. Tekan pada floor plan, tekan view, lepas tu camera. Ini untuk bermain dengan view, elevation dan juga section. Kita tekan 3D view, camera, tekan ni, tekan sekali klik dan pilih macam ni, perspektif. So kita dapat view angle seperti ini. So tadi yang kita dah set up kita punya elevation, dia akan keluar seperti macam ni lah. Kalau contoh ada yang grid line terlebih panjang macam ni, kita kurangkan balik. Left elevation, right elevation. Untuk bahagian schedule ni saya akan tambah semula. Untuk sekarang tidak perlu lagi. Untuk tambah section pula, view, section, klik section, tarik macam ni. Lepas tu bila dah ada section tu, baru kita ke arah section tadi yang kita dah buat. Ini merupakan section. Untuk kita tengok dia punya black lines, macam kita nak buat presentation style, tekan VV.
VV cari floor plan, override patterns. Ini yang complicated sikit ni, tapi boleh tengok tutorial kemudian. VV, bukan VV Yusof ya, override patterns. Okay, so yang kita nampak sekarang ni dia punya cut edge untuk section. VV floor, override, solid fill, jadilah macam ni. Okay, last kali yang kita perlu tahu selepas kita siap floor plan, 3D view, elevation sections, kita nak masukkan dia dari dalam sheets pula. Sheets ni kita tekan new sheets, load sheets. Di dalam material tadi, libraries, mana dah diletak. Saya sendiri pun tak ingat mana saya punya ni template. Ni title blocks. Add to landscape, ada semua everything ni lah untuk kita main dengan block. Lepas tu baru tekan OK. Ini kita punya ni. Yang ini semua ni kita boleh delete dengan double click. And then baru kita letak floor plan di dalam ni. Sekarang kita dah ada complete set of drawings. So untuk export dia ni menjadikan dia sebagai CAD drawing. Sebagai contohnya elevation, kita ambil front elevation ni. Okay, this one kita kena jadikan dia sebagai hidden line first. And then after that, file, export to drawing. Contohnya kita masukkan di dalam ni. Tukar kepada, tengok kepada AutoCAD korang available yang mana satu. Export view, untick this one. Kalau tak nanti korang punya external dengan export view tu akan jadi pecah. So better benda tu jadi dalam satu drawing. Klik OK. Lepas tu kita ke arah projek tadi. Mana ada projek tu? Okay, yang tadi kita export this one. Kita try buka di dalam AutoCAD. So this is our Revit file layer kepada AutoCAD. Selalunya yang menjadikan dia masalah bila layer ni mempunyai layering dia sendiri, dia punya nama. Daripada sini kita perlu tahu layer tersebut, Airflow, Airdo, semua yang AAA ni daripada Autodesk Revit. Sebenarnya kita boleh ubah sendiri. Yang hijau terang benderang ni hatches, kita ubah hijau tersebut. Wall pattern ni menjadi pattern yang gelap. Dan tulis LTS untuk ubah line tadi mengikut Revit punya line ataupun mengikut standard punya CAD drawing. So sekarang ini kita punya CAD version. Ini cara express daripada Revit kepada CAD. Tapi kebanyakannya ada masalah juga bila menggunakan Revit kepada CAD ni, disebabkan dia punya line tidak berapa kemas. Satu lagi, terlalu banyak information line, which is dangerous juga. Tapi so far this is the basic for you guys to learn. Okay, so itu sahaja perkongsian untuk hari ini, Revit tutorial 1. Thank you for watching everyone.
Dan sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ataupun pertanyaan, boleh komen di section di bawah, dan saya akan upload HD version ke dalam YouTube. Daripada YouTube tu senanglah korang untuk tengok, sebab YouTube lagi maybe mudah, tapi saya akan upload kepada Facebook dan juga YouTube. Okey, itu saja perkongsian kita pada hari ini. Thank you for watching dan harap korang dapat belajar lebih di dalam Revit ni, sebab sekarang ni demand di dalam Revit semakin tinggi. So apa salahnya kita share sikit ilmu yang kita ada ni untuk korang belajar basic. Tapi untuk next level yang tu mungkin susah sikit untuk korang belajar, sebab disebabkan korang perlu biasakan diri dahulu menggunakan Revit ni. Selepas dah biasa tu, barulah senang untuk korang belajar dari segi customize material, parametric. Itu terlalu advance. Okey, tak apa. Yang penting kita belajar the most basic thing about Revit. Tapi di dalam BIM ni, BIM bukan sahaja berdasarkan Revit. Dia banyak lagi benda lain yang kita perlu tahu. So itu saja perkongsian kita. Thank you for watching. Anak sudah bising. Bye bye. Jumpa lagi, dan saya akan upload video ke dalam YouTube tutorial tersebut. Okay, goodbye. Thank you for watching everyone.